Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Baik, jadi hari ini kita uh, bertemu kembali dalam satu sesi live di mana saya akan membincangkan beberapa perkara ya, masih berhubung ya, isu Azam Baki, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM atau badan utama yang diamanahkan untuk menjaga ataupun mencegah rasuah dan isu-isu berkaitan salah guna kuasa melibatkan rasuah. Jadi memang kita akan bincangkan perkara-perkara tertentu. Sambil itu saya akan mengulas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung pelantikan Azam Baki, dan terakhir saya ada pesanan ya buat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang, yang khususnya Lim Kit Siang yang hari-hari duk bawa isu Azam Baki. Jadi inilah perkara-perkara yang akan saya sentuh, dan ini berdasarkan jugalah pertanyaan banyak orang. Okey, saya mulakan ya. Jadi bagi mereka yang masih belum menonton ya pencerahan saya berhubung isu Azam Baki ini, sila scroll ke bawah dan rujuk live saya yang lepas ya, rujuk live saya yang lepas di mana saya ada beri ulasan panjang lebar berhubung isu Azam Baki ya, dan mengapa saya syaki ada usaha dari pihak kerajaan untuk melindungi Azam Baki dan menyelindungi kesalahan beliau. Jadi sepintas lalu saya dah perincikan ya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ataupun didakwa dilakukan oleh Azam Baki, dan perkara ini melanggar ya beberapa akta, khususnya akta melibatkan industrial securities ya. Boleh saya bacakan jugalah bagi mereka yang ingin tahu jenis-jenis kesalahan ataupun akta-akta yang membabitkan ya kesalahan-kesalahan yang didakwa telah dilakukan oleh Azam Baki ya. Jadi sepintas lalu minta maaf ya. Okey. Jadi kita ada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang menetapkan bahawa penggunaan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan suapan rasuah boleh dihukum bawah Seksyen 24 akta yang sama. Jadi bawah akta ni, masa Azam Baki mendapat saham yang saham-saham ya yang dianggarkan bernilai berjuta ringgit ni, jadi beliau memegang jawatan penting di dalam SPRM. Saya terkhilaf dalam live yang lepas, bukannya jawatan Ketua Pesuruhjaya, masa tu dia Ketua Siasatan, adalah jawatan penting, dan SPRM agensi kerajaan. Jadi dengan memegang jawatan itu, timbul syak bahawa beliau telah menerima saham-saham ni dengan pengetahuan bahawa saham-saham ni akan memberi keuntungan kepadanya dalam jangka masa tertentu. Jadi ini boleh dirujuk sebagai boleh dianggap sebagai suapan, memandangkan jawatan Azam Baki, kedudukan beliau, kerana kedudukan tu mungkin telah mempengaruhi urusan jual beli saham tersebut ya. Mungkin ada pihak yang membantunya mendapatkan saham tu disebabkan jawatan dia, disebabkan kedudukannya, kerana mungkin diketahui saham itu boleh membawa keuntungan tertentu yang mungkin berupa satu ganjaran atau suapan. Okey, itu satu. Jadi perlu disiasat ya, sebab ramai disiasat di bawah akta ni ya atas kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang lebih remeh, lebih berupa syak, tetapi disiasat juga. Azam Baki bukannya istimewa, malah Lim Guan Eng pun disiasat kerana membeli rumah bawah harga pasaran ketika beliau berjawat jawatan Ketua Menteri ya, dan berbagai contoh lagi lah. Okey, itu satu. Kemudian di bawah Akta Perindustrian Security 1991 atau SICDA,
Akaun security mestilah atas nama pemilik yang menerima manfaat. Okey. Jadi Azam Baki kata akaun trading milik dia digunakan oleh adik dia. Jadi ini sudah menyalahi Akta Perindustrian Security. Ya. Akta Seksyen 25 Akta Perindustrian Security. Seksyen 29 juga mewajibkan hal ehwal akaun security hanya dapat diubah pemilik yang menerima manfaat. Ya. Jadi pengakuan Azam Baki secara langsung dan tidak langsung memakan diri dia sebab ya dia telah melanggar akta ini. Jadi perlu disiasat. Ya, ini pengakuan Azam Baki sendiri. Ya, jadi atas pengakuan dia sendiri, kalau dah nampak ada kesalahan yang melanggar akta security ini, jadi perlu disiasat. Malah disiasat oleh Suruhanjaya Suruhanjaya Security. Okey. Kemudian berdasarkan garis panduan pemilikan dan pengisytiharan harta oleh penjawat awam, seorang pegawai boleh membeli saham tertakluk kepada beberapa syarat, antaranya tidak melebihi 5% daripada modal dibayar atau RM100,000 pada nilai semasa, yang mana lebih rendah. Ya, jadi di situ pun sudah langgar. Ya, jadi anehnya ada pemimpin-pemimpin politik dari blok kerajaan yang cuba menghalalkan kelakuan Azam Baki, dan yang lebih memalukan adalah ahli-ahli Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau SPRM yang memegang jawatan telah keluar dengan kenyataan bagi menyokong Azam Baki. Biasanya, lazimnya kenyataan sokongan sebegini dikeluarkan oleh parti-parti politik. SPRM bukan parti politik. Jadi aneh bila ada pegawai-pegawai dalam SPRM yang keluar kenyataan bersama menyokong Azam Baki, sedangkan SPRM yang sama ni melakukan siasatan bagi mereka yang sama ada melanggar atau disyaki melanggar akta-akta yang telah saya sebutkan tadi, khususnya Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Ya. Jadi kenyataan bersama ahli-ahli pegawai-pegawai SPRM ini yang menyokong Azam Baki ini bukan hanya memalukan, ianya telah mencala integriti SPRM, kerana sekarang orang makin yakin bahawa SPRM ni sebenarnya tidak telus. Ya. Jadi bersifat politik. Ya. So ini adalah satu perkara yang amat merunsingkan, amat membimbangkan. Dan baru-baru ni pun ada pegawai SPRM yang telah didakwa atas kesalahan tertentu yang melibatkan lupa saya ya, rasuah atau curi duit ya, berjuta ya. Jadi maruah SPRM ni tercela. Jadi sekarang ni apabila SPRM melakukan apa-apa tindakan atau apa-apa siasatan, orang susah nak percaya ya. Kemudian ada pula kenyataan memalukan oleh Ismail Sabri, Perdana Menteri. Ismail Sabri ni yang telah kantoi dalam isu banjir, kemudian bila ditanya disuruh tubuh Suruhanjaya siasatan khas ya, yang bebas dari pengaruh kerajaan, dia kata tak payah sebab SPRM ada mekanisme dalaman. Apa mekanisme dalaman yang dimaksudkan oleh Ismail Sabri? Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah atau LPPR. Jadi kedangkalan apa ni? Saya dah ceritakan dalam live lepas, sebab LPPR adalah lembaga penasihat. Itu pertama, dia tak boleh nak siasat. Dia tak ada kuasa nak siasat. Kedua, LPPR berkait langsung dengan SPRM. Dan orang yang menerajui SPRM adalah orang yang dituduh melakukan jenayah ya, salah guna kuasa. Jadi nak siasat orang yang ketua SPRM ni, adakah kita akan menggunakan satu lembaga yang dikaitkan dengan SPRM? Itu yang tak masuk akal. Polis pun sedang menyiasat Azam Baki. Kita difahamkan, dan kita difahamkan oleh pihak polis bahawa ianya telah dipanjangkan kepada Suruhanjaya Security. Jadi itu adalah satu perkara yang bagus, tapi tidak memadai kerana SPRM yang pegawai yang terlibat dalam SPRM ni yang merupakan agensi kerajaan
telah disyaki menyalahguna kuasa dia. Jadi ianya agensi kerajaan, polis agensi kerajaan. Jadi tidak memadai polis sahaja menyiasat. Perlu ada badan bebas yang bebas dari kerajaan. Dan supaya siasatan boleh dijalankan, mula-mula kita perlu rehatkan Ketua Pesuruhjaya ni, kerana selagi dia ada di sana, selagi itulah apabila berlaku siasatan, orang-orang bawah, pegawai-pegawai bawahan dalam SPRM akan sukar untuk bercakap telus, berlaku telus. Kerana kerjaya mereka, jawatan mereka, semuanya adalah dipengaruhi oleh Azam Baki. Jadi beliau perlu direhatkan. Ini tidak. Ismail Sabri kata tak payah rehatkan. Tambah pula nak benarkan siasatan dalaman SPRM. Walhal orang yang dituduh duduk sebagai ketua SPRM. Jadi dia boleh memantau dan mengawal siasatan ke atas diri dia sendiri. Takkan dia akan benarkan siasatan dalaman mendapati diri dia salah. Jadi tak masuk akal kenyataan Ismail Sabri. Jadi kegagalan demi kegagalan yang akan mencala imej negara di kacamata pelabur. Ya, jangan lupa ya, gerombolan ahli-ahli parlimen yang duduk dalam kerajaan ni, dari mulanya langkah Sheraton ni, telah mengundang satu situasi di mana pelabur tidak yakin dengan negara, dan ini boleh jelas dilihat dengan data-data pemerosotan teruk mudarat ekonomi negara, ya, yang amat membimbangkan. Okey, pelabur-pelabur lari, banyak dana pelaburan telah keluar dari negara kita. Jadi apabila pelabur melihat satu badan yang diamanahkan untuk mencegah rasuah, yang berkait dengan yang dilihat melindungi kerajaan, mereka akan takut. Mengapa saya kata dilihat melindungi kerajaan? Dulu bekas ketua polis negara, ketika dia masih menjawat jawatan ketua polis negara, cerita kat berjuta rakyat Malaysia bahawa berlaku salah guna kuasa melibatkan menteri, ada unsur rasuah politik dan sebagainya, disertakan nama-nama tertentu, tetapi SPRM kata itu isu dalaman. Ini adalah satu perkara yang cukup memalukan, cukup membimbangkan, kerana seharusnya SPRM wajib memulakan siasatan berdasarkan maklumat yang telah diberikan di umum, maklumat salah guna kuasa ni yang memang betul-betul adalah di bawah bidang kuasa SPRM. Maklumat rasuah ni yang betul-betul di bawah bidang kuasa SPRM, melibatkan orang berpangkat tinggi, berpangkat menteri, patut mula siasatan. Jadi apabila tidak dilakukan siasatan, pelabur akan lihat SPRM melindungi kesalahan rasuah melibatkan orang-orang yang berkait dengan kerajaan. Ini pula sekarang timbul isu ketua badan yang diamanahkan untuk mencegah rasuah ni terlibat sendiri, disyaki terlibat dengan rasuah, disyaki telah melakukan satu kesalahan berat di sisi undang-undang berdasarkan beberapa akta yang telah saya namakan tadi, tetapi kerajaan pula melindungi dia. Jadi apa pelabur akan lihat ialah ini kes kerajaan melindungi SPRM, SPRM melindungi kerajaan. Jadi it will become a foolproof, full safe environment for corruption. Satu persekitaran yang cukup sesuai bagi korupsi, bagi pelbagai unsur jenayah. Jadi mereka bila nak fikir melabur berjuta-juta ringgit ke dalam negara ni atau berbilion ringgit ke dalam negara ni, mereka akan fikir 10 kali. Kerana jika syarikat mereka melakukan perniagaan dengan syarikat-syarikat berkait kerajaan, ya, sudah pasti mereka takut bahawa jika syarikat berkait kerajaan terlibat dalam ketirisan ataupun melakukan jenayah salah guna kuasa dan sebagainya, rasuah dan sebagainya, maka mereka akan dilindungi. Yang akan rugi adalah pihak yang melabur. Jadi macam mana nak tarik pelabur? Macam mana kita nak harapkan pelabur yakin dengan kerajaan kita? Jadi inilah sebabnya kerajaan kita negara kita sedang mundur, antara terburuk prestasi dia dari sudut ekonomi di dunia. Jadi ini dan memang di rantau ini antara terburuk. Jadi sesuatu perlu dilakukan. Kemudaratan ini cukup berpanjangan. Berapa kali kita nak beri peluang kepada gerombolan ini
yang berulang kali memudaratkan rakyat, memudaratkan negara, ya, memudaratkan ekonomi, memudaratkan politik, memudaratkan kesihatan. Berapa kali kita nak beri peluang, sedangkan dah dilihat menerusi pelbagai krisis yang melanda, termasuk krisis banjir dan yang terkini krisis credibility SPRM. Kerajaan ini tidak dapat menangani krisis-krisis ini dengan baik, dan dalam isu Azam Baki disyaki kerajaan sedang melindungi Azam Baki. Mungkin ada konspirasi, ya, mungkin Azam Baki mempunyai rahsia kerajaan, jika terbongkar akan memudaratkan kerajaan, ya. Dan kita pun mengesyaki, saya mengesyaki ada subahat antara Azam Baki dengan Abu Zahar, iaitu pengerusi LPPR. Kerana LPPR tak ada kuasa menyiasat, Azam Baki belum disiasat, tetapi Abu Zahar mengeluarkan kenyataan dalam sidang media, dah berpuas hati dengan kenyataan Azam Baki dan telah membersihkan nama dia. Macam mana benda ni boleh berlaku, dan mengharapkannya selepas kenyataan itu kes tutup. Saya dah beritahu dulu, macam tu lebih baik Lim Guan Eng buat press conference dan beritahu bahawa dia sebenarnya tidak tahu bahawa rumah tu dijual kepada dia di bawah harga pasaran, dia ditipu dan sebagainya, kemudian tutup kes, ya. Penjenayah boleh melakukan jenayah, kemudian buat press conference, kemudian terlepas. Ya, macam mana boleh terima, macam mana Ismail Sabri boleh terima, macam mana Taqiyuddin boleh memuji lagi sidang media yang diadakan tu, sedangkan Taqiyuddin adalah orang yang sepatutnya arif dalam babak perundangan. Jadi nampak ada unsur nak membela Azam Baki ini, ya, ada sesuatu yang tidak kena. Kemudian Terence Gomez, dia letak jawatan, Abu Zahar cuba tipu, kata tak terima maklumat berhubung Azam Baki. Terence Gomez kata tidak, saya hantar email ada 5 lampiran, dalam itu ada maklumat penuh. Kemudian LPPR kata, oh ini isu internet, ya, ini isu internet. Jadi mengakulah bahawa kenyataan sebelumnya yang mengatakan Terence Gomez telah tidak memberi maklumat berhubung perkara yang dinyatakannya itu tidak benar. Kemudian keesokan hari selepas sidang media, 6 ahli lembaga LPPR ni keluar kenyataan mengatakan sebenarnya apa yang Abu Zahar cakap tidak membayangkan atau mencerminkan kehendak seluruh ahli lembaga LPPR. Ahli lembaga LPPR menasihati Abu Zahar untuk membawa kes ini ke parlimen dan untuk siasatan lanjut dan sebagainya. Tapi Abu Zahar tak ceritakan benda tu, sebaliknya dia gunakan sidang media tu untuk bersihkan nama Azam Baki. Kononnya LPPR dah bersihkan nama dia, jadi dia menipu. Jadi ada yang tak kena dengan Azam Baki ni. Kemudian blogger-blogger, laskar-laskar cyber yang berkait dengan kerajaan, yang berkait dengan PPBM, yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan Muhyiddin, dengan Ismail Sabri, semuanya cuba jernihkan nama Azam Baki, tetapi tidak berpandukan fakta, hanya berpandukan propaganda. Jadi benda ni sudah membimbangkan, dan saya rasa satu Malaysia sekarang ni hendak lihat Azam Baki direhatkan. Dan saya rasa ramai nak ingin lihat Ismail Sabri direhatkan. Jadi tujuan saya buat live hari ini adalah untuk meminta bukan hanya Azam Baki berundur, Ismail Sabri pula juga kena berundur. Kerana tidak kira siapa menjadi Perdana Menteri dari gerombolan ahli-ahli Parlimen UMNO PPBM PAS yang ada ni, kerajaan yang tertubuh akan kekal rapuh. Dan kerajaan yang tertubuh terpaksa memuaskan hati ahli-ahli parlimen yang membuat pelbagai permintaan jawatan dan kedudukan, kerana kerajaan itu akan bergantung sangat kepada sokongan ahli-ahli parlimen ni kerana majoriti dia tipis. Jadi akhirnya akan berlaku pelantikan menteri-menteri, timbalan menteri, pengerusi GLC yang tidak berpadanan dengan kelayakan atau kemampuan orang yang dilantik itu, menyebabkan kerajaan tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat menangani pelbagai isu, termasuk isu politik, isu kesihatan, isu banjir dan isu Azam Baki ni. Jadi kerajaan ni perlu berundur. Sekejap ya.
Jadi itulah mesej saya. Itulah mesej saya, berundur, dan diharapkan agar Ismail Sabri menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubar parlimen, kemudian sama ada ditubuhkan mageran, ya, ataupun diisytiharkan pilihan raya umum ke-15. Kerana rakyat tengah seksa, negara mudarat. Kerajaan pimpinan UMNO ni telah menggagalkan rakyat sekali lagi. Ya, cukuplah. Ya, jangan heret negara ke terus kegagalan, ya. Jangan sampai negara bankrupt, sampai negara ni jadi lebih teruk daripada negara-negara yang mundur, ya. Jangan sampai negara kita mudarat sampai tidak boleh diperbaiki, ya. Berundurlah, berundur. Masalah politik, masalah perkauman, semuanya telah jadi mudarat di bawah gerombolan ahli-ahli parlimen UMNO, PPBM dan PAS ni. Dan satu pesan saya kepada Muhyiddin, ya, jap, ya, saya nak beri pesan kepada Muhyiddin, jap. Okey. Jadi Muhyiddin telah memberitahu bahawa lantikan Azam Baki bukan dilakukan olehnya. Memang betul, lantikan Azam Baki dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi atas nasihat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Nah, Muhyiddin kata proses, ya, di mana Azam Baki dipilih telah melalui protokol-protokol, cara-cara tertentu yang teratur, ya, sebelum ianya dicadangkan kepadanya, dan dia terima cadangan dan telah menasihati Agong. Okey, jadi dia cuba lepas tangan. Dia kata maka semuanya teratur, bukan dia yang memilih atau dia yang melantik. Saya nak beritahu Muhyiddin, jangan cuba temberang kat rakyat. Jangan temberang kat rakyat. Sebab apa pun, akhirnya bila cadangan itu sampai kepada tangan anda dan anda terima, itu sudah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa apa yang anda terima tu semuanya teratur. Maka Azam Baki tidak ada kesalahan jenayah atau tidak ada sesuatu yang salah dilakukan olehnya sebelum anda menasihati Agong. Itu tanggungjawab anda. Jadi bila terbongkar benda begini, apa pun sebabnya, anda bertanggungjawab kerana anda menerima cadangan itu dan menasihati Agong. Anda bertanggungjawab. Ya. So ini saya nak beritahu kepada Muhyiddin. Sama juga dengan kita tanda tangan sesuatu dalam syarikat. Anda tidak boleh beritahu, oh ini dilakukan oleh lembaga pengarah, saya sebagai ketua pengarah cuma tanda tangan, saya anggap mereka semua dah lakukan kerja dengan baik. Jadi bila terbukti sesuatu tidak kena, yang gagal dilaporkan oleh lembaga pengarah,